إلى أن وقفنا في هذا الموقف المبارك الحمد لله في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك. Alhamdulillah telah mengumpulkan kita di rumah Allah Ta'ala yang penuh keberkatan ini, di malam yang penuh keberkatan juga. سببت بها الأقدار ذكرها الله سبحانه وتعالى قبل أن نكون في هذه الدار. Yang mana perkumpulan kita ini sebenarnya sudah ditakdirkan lama dulu sebelum lagi kita berada di tempat ini. الأقدار تقدر الأقدار أن يكون لنا لقاء واجتماع في هذا المكان المختار. Yang mana inilah yang Allah Ta'ala takdirkan sejak azali lagi untuk kita berkumpul di tempat ini, dan kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama berkumpul pada malam ini. رتبنا هذه المواعيد، هل فرقتنا هذه المواعيد؟ لا، إنما هو مكتوب في سالف الأزل بأن يكون هناك لقاء في هذا المكان المبارك في هذه الساعة المباركة كما أراد المولى سبحانه وتعالى، والحمد لله والشكر له. Adakah kita yang sebenarnya yang menyusun perkumpulan ini, atau sebenarnya perkumpulan ini sudah Allah Ta'ala tetapkan sejak azali, yang ia adalah satu perkumpulan yang kita syukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat untuk kita dapat berkumpul beramai-ramai pada malam ini. اجتمعنا في هذا المسجد المبارك. Kita berkumpul di masjid yang penuh keberkatan ini. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت ألسنتنا مشغولة بذكر وذكر شمائله وأخلاقه وأوصافه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم. Dan pada majlis ini kita disibukkan, kita diisi dengan kita berzikir dan juga kita membaca selawat, mengingati sifat-sifat baginda yang mulia, memperbanyakkan selawat dengan kita berkumpul pada majlis yang penuh keberkatan ini. ونتمثل شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم أنه بأوصافه التي جاءت في هذا المجلس من أخبار وردت عنه صلى الله عليه وسلم يوصف لأصحابه كأنه جالس صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. Dan apabila kita mendengarkan sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan dalam bacaan maulid ini, kita seakan-akan membayangkan bagaimana baginda SAW itu sebenarnya berada bersama kita. Kita mendengarkan kisah-kisah sifat-sifat baginda, begitulah kita bayangkan beliau itu sebenarnya bersama dengan kita. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العابدين وذهب الداهرين وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabat yang mulia. أيها الأحبة، اجتمعتم وأحييتم بين المغرب والعشاء. Wahai kekasih-kekasih kita yang mana Allah Ta'ala telah pilih kita untuk berkumpul dan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. ومن أحيا بين المغرب والعشاء أحيا الله قلبه. Dan orang yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya ini, Allah Ta'ala akan hidupkan hatinya. واجتمعتم تتلون كتاب الله وتدارسونه بينكم وتؤدون الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلون على سيدنا رسول الله والصلاة على رسول الله من أفضل الأذكار. Dan kita berkumpul tadi, ada yang membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, mengaji Al-Quran, dan ada juga kita membaca wirid-wirid zikir tadi, dan ada juga kita membacakan selawat kepada Nabi SAW, yang mana selawat ini adalah sebaik-baik wirid dan sebaik-baik zikir untuk kita bacakan. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشركم ويقول لكم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وعذرت عليهم السكينة وذكرهم الله بمن عنده. Dan
terimalah berita gembira yang Nabi SAW telah sebutkan dalam hadisnya, yaitu tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran sesama mereka, kecuali Allah Taala itu akan turunkan ke atas mereka itu rahmat, dan mereka itu diliputi maghfirah, dan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan malaikat-malaikat untuk meletakkan sayapnya kepada mereka, dan Allah Taala akan menyempurnakan kalian semua di sisinya. وقد سمعنا فيما تلاه هذا الابن المبارك، هذا الطفل المبارك السعيد الطلع الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون من خيار الأمة، وأن يكون من الدعاء إلى طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سمعنا قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. Dan kita dengarkan tadi bacaan adik kita, anak kita yang penuh keberkatan ini, yang kita doakan insya-Allah satu hari nanti dia menjadi orang yang akan menjadi pembina bagi agama ini, dan semoga Allah Taala berikan keberkatan kepadanya, yang mana beliau telah membacakan ayat yang maksud daripada ayat itu adalah sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah Taala itu adalah orang yang beriman kepada Allah Taala dan hari akhirat, dan mereka itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. عمارة بيوت الله يقول لها طريقان: طريق البناء لهذه الهياكل، وهذا أمر مطلوب وهذا أمر محبوب نص عليه النبي المحبوب صلى الله عليه وسلم. Jadi untuk memakmurkan rumah Allah Taala ini ada dua cara. Satu cara ini adalah cara yang sangat Nabi SAW itu suka untuk kita memakmurkan masjid ini dengan cara tersebut. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. Dan di sini Habib mengatakan di antara cara memakmurkan rumah Allah Taala adalah untuk kita sama-sama menyumbang untuk membina rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu baginda SAW yang mengatakan orang yang menyumbangkan untuk membina masjid, walaupun sekecil rumahnya burung pun, kecilnya sedekahnya begitu, Allah Taala akan gantikannya dengan rumah yang lebih baik di syurga kelak. وأول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى قباء، وقباء بينها وبين المدينة 4 كيلو، بنى مسجده الشريف مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحبهم. Jadi di sini kalau kita lihat sejarahnya baginda SAW ketika hijrah itu, awal yang dibina adalah masjid, dan masjid yang pertama yang kita ketahui adalah Masjid Quba. Ia kurang lebih 4 kilometer daripada Masjid Nabawi, yang Allah Subhanahu wa taala rangkamkan dalam Al-Quran tentang Masjid Quba ini, yang maksudnya adalah ia adalah sebuah masjid yang dibina atas takwa, dan di Masjid Quba ini ada lelaki-lelaki kaum muslimin yang memakmurkannya, yang mana mereka ini suka untuk menyucikan mereka secara zahir dan batin. وعندما تحول إلى المدينة صلى الله عليه وسلم أول ما فعله أنه بنى مسجد النبوي. Dan kemudian Nabi SAW ketika sampai di Madinah, perkara yang pertama juga Nabi buat adalah membina Masjid An-Nabawi. هذه العمارة الحسية، أما العمارة المعنوية فبالتردد على المسجد والاعتكاف في المسجد وصلاة الجماعة في المسجد والقراءة للقرآن في المسجد وتعليم العلم الشرعي في المسجد وما يكون للناس من لقاءات واجتماعات في المسجد. المسجد يؤثر كل شيء في حياة المسلم. Habib mengatakan yang tadi itu adalah satu binaan fizikal. Yang kedua adalah memakmurkan masjid untuk menghidupkan masjid itu. Dengan apa? Dengan kita berkumpul di masjid.
majlis taklim di masjid, tadarus di masjid. Kalau nak jumpa kawan-kawan teman-teman kaum muslimin semua di masjid, jadi masjid ini jadi nadi untuk kita semua bertemu dan untuk kita menyebarkan kebaikan. وما دام الإنسان في المسجد تستغفر له الملائكة ما دام في المسجد ما لم يحدث. Jadi selama mana kita berada di masjid, kita ini akan diampunkan, didoakan oleh malaikat selagi mana kita ini belum berhadas. الإنسان يكون في المسجد وملائكة الله تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم احفظه، اللهم بارك فيه، اللهم بارك في ذريته، اللهم يسر له الأقدار، اللهم اصلح له الأخلاق، اللهم والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ادعوني أستجب لكم. Dan begitulah malaikat apabila mendoakan kepada orang itu, dia akan mendoakan, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, peliharalah dia, berikan dia keberkatan, berikan dia kemudahan, mudahkan urusannya. Dan doa yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang maksudnya, maka berdoalah kepada aku akan istajabkan, aku akan menjawab doa-doa permintaan kalian. وإذا أتيت إلى المسجد كل خطوة تخطوها يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة ويرفع لك درجة. شيء عظيم، شيء كبير. Jadi bayangkan apabila kita ke masjid, setiap langkah kita itu diberikan satu kebaikan, dihapuskan satu dosa, diangkat satu darjat. Barangkali itu baru satu langkah. Betapa besarnya sebenarnya pahala yang Allah Taala siapkan untuk orang yang berlangkahkan kakinya ke masjid. المسجد بالنسبة للمؤمن كالسمكة في البحر. Masjid ini ibaratnya kepada seorang yang beriman macam ikan dengan air, dengan laut. ولذا ينبغي أن يمتاز الناس المساجد، وإذا امتاز المساجد يكون ضيوف الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، قال المساجد بيوت الله وعمارها زوار الله وحق على المسؤول أن يكرم ذلك. Di sini Habib memberitahu kepada kita bahawa apabila kita berada di masjid, kita ini tetamu Allah Subhanahu wa taala, kerana masjid ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya, orang yang pergi ke masjid itu adalah orang yang pergi ke rumah Allah Ta'ala. Maka dia adalah tetamu Allah, maka adalah perkara yang Allah Ta'ala itu akan lakukan adalah untuk dia itu memuliakan tetamu-tetamunya. وهذا المسجد المبارك الذي تيسر بناؤه كما سمعنا بكلام الشيخ علي حفظه الله أنه كان عبارة عن قطعة أرض وأحيوا فيها ذكر وأحيوا فيها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة على رسول الله. وإذا المسجد يبنى بهذا المكان الكبير وصار فيه الجمع المبارك الفخيم، هذه نعمة من المولى سبحانه وتعالى يستحق أن نحمده عز وجل عليها. أحمد الله عز وجل أن يسر لكم هذا المسجد ولكم البركة ولكم الخير ولكم الصحة ولكم الرزق الواسع الحلال ولكم البركة في الدنيا. Dan Habib juga mengingatkan kita betapa besar nikmatnya kita berada di masjid ini. Yang telah dikongsikan tadi, Syekh Adi telah mengatakan bahawa asal masjid ini yang pernah hadir, masjidnya kecil, tanah pun kecil, tapi kemudian walaupun tanahnya kecil diisi dengan zikir-zikir, majlis-majlis, selawat, majlis-majlis yang baik. Allah Ta'ala berkati kemudian majlis ini, masjid ini berkembang, yang menjadi lebih besar, jemaahnya lebih ramai, programnya lebih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, keberkatannya, segala kebaikan kepada jemaah-jemaah masjid ini. Dan haruslah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Ada Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita masjid yang
بركة الذي يعمل لإقامة المساجد. هذا الحبيب المبارك لأحد الأشخاص الذين ساهموا في بناء هذا المسجد. انظر إلى هذه البركة التي سرت إلى هذا الحبيب، ونرجو الله له المزيد، ونرجو الله له أن يزيد وأن يكرمنا وإياكم وأولادنا وأولادكم أجمعين. Dan Habib juga menyatakan kepada kita, tengoklah contoh yang depan mata kita sendiri. Orang yang mengasaskan masjid ini, yang orang pertama yang menjadi asas masjid ini, tengok cucunya sekarang ini hadir di depan kita. Betapa Allah Ta'ala berkatinya beliau kerana datuknya, usaha niat kebaikan datuknya, cucunya mendapatkan kebaikan itu. Kita doakan semoga anak ini Allah Ta'ala berikan keberkatan, Allah Ta'ala tambahkan kebaikan, keberkatan kepadanya dan kepada semua anak-anak jemaah masjid ini diberikan yang sama keberkatan, kebaikan dengan niat-niat baik jika hadir kepada seperti ini. من تمام التوفيق أن التسمية كانت جميلة حسنة، مسجد حسنة. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذاب النار. والحسنة بعشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Nabi mengatakan kita ini berada di masjid hasanah. Hasanah itu maksudnya baik. Lalu kita juga kalau doa pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta hasanah, kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Jadi sebenarnya masjid ini namanya saja sudah baik. Kalau kita duduk dalam sini kita dapat kebaikan dunia akhirat kita dapat. Dan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala digandakan kebaikannya, digandakan 10, kemudian digandakan lagi. Ibarat orang yang tanam satu tumbuhan yang keluar dengan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Jadi 100 biji itu ibarat ada 7 tangkai dan 700 diganda-gandakan kebaikan atau infak yang kita berikan itu Allah Ta'ala akan gandakan dengan panjangnya. المولى سبحانه وتعالى ينبه إلى أن الإنسان إذا كان قد وقع منه شيء من التقصير أو شيء من المخالفة وأقام الصلاة وأطاع الله سبحانه وتعالى وصدق في توبته لله سبحانه وتعالى وأتى إلى المسجد الحسنة يبدل الله سيئاته حسنة. Dan Habib menyatakan kepada kita semua bahawa tidak ada seorang daripada kita kecuali pastinya kita ada kekurangan, mungkin terbuat dosa, terbuat silap dan sebagainya, dan kita perlu taubat kepada Allah Ta'ala. Dan ketika kita taubat kepada Allah Ta'ala, pergilah ke masjid, terlebih lagi di Masjid Hasanah, Allah Ta'ala akan gantikan dosa-dosa kita dengan hasanah, kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul fil Quran wa aqimus salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya, dan dirikanlah solat yang hujung ayatnya, iaitu dirikanlah solat, kemudian disebutkan sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqillah haitsu ma kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحو وخالق الناس بخلق الحسن. Situ juga ada hadis baginda SAW yang mengatakan bertakwalah kepada kalian kepada Allah Ta'ala tidak kira di mana kalian berada, dan setiap kali kalian melakukan dosa ikutilah dengan kebaikan kerana kebaikan itu akan menghapuskan dosa tersebut. Asalullah an yuwaffiqna as-sayyi'at wa an yukaththir al-hasanat وأن يرفع الدرجات وأن يبارك بهذا المسجد وفي من يمتاز هذا المسجد وفي من يصلي في هذا المسجد وفي من يعمر هذا المسجد وفي من يتصدق على هذا المسجد وفي من يعتكف في هذا المسجد وفي من يقرأ القرآن في هذا المسجد وبقية المساجد أجمعين يا رب العالمين. أكرمنا يا رب بما تكرم به المقبلين عليه وأعطنا عطايا عظيمة فوق
majelis menyebut Ustaz Avanti untuk menutup majelis dengan doa maulid, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah wa iyyakum amin. Ya Rabbi syafa'atuhu wa yanzu rahmatuhu wa rahmatuhu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salihin. Amin. Min hajjil qawi. Amin. Ija'al lana ya ummati wasturna bizaili ummati wasturna wadan bi umrati wastaqbil ansidatana bi madanihi wa nusratihi wa ahdina mutamassikin bi sunnatihi wa ta'atihi wa amina ala sunnatihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah. Fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yastaghfiru bi al-khalaiq fatarhamha Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Wa la taj'alna minal ghafilin anka wa la anhu qadrasinatin. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa wasalta bima'in tawbah dhunubahu wa satarta birida'il maghfirah dhunubahu. Allahumma innahu kana ma'ana fis sana al-madiyah ikhwanun ma'ana wa anil rusul ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadlihi wa barriha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa waffiqna li amalin salihin yabqa sana'u ala marri dhuhur. Allahumma ij'alna li alaika zakirin wa li anma'ika sakirin wa li anma'ika min az-zakirin wahdina bi ta'atika mas'ulin. Wa idza tawaffaytana tawaffana غير المقبولين ولا مقبولين واختم لنا منك بالخير اجمعين. اللهم اقنا شر الظالمين واجعلنا من هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامه مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هنيئة لا نزمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا لأمهاتنا لمشايخنا ولمعلمينا وللوقوف علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dan jamaah Masya Allah, kita setelah sampai pada penghujung program kita. Moga-moga majelis kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mewakili Lembaga Pentadbir Masjid ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semuanya dan mereka-mereka yang telah menyumbang program ini. Moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk maklumat tuan-tuan,
Tuan-tuan untuk jamaah, hari ini kita hafal salaman dengan Habib. Kita cukup melihat wajah Habib saja sebab Habib